Sabah, negeri di bawah Bayu merupakan sebuah wilayah yang kaya dengan khazanah alam dan sejarah. Namun di sebalik kedamaiannya, wujud satu pertikaian kedaulatan yang tidak pernah pendam sejak lebih 6 dekad lalu. Tuntutan Filipina ke atas Sabah adalah satu konflik diplomatik yang berakar umbi daripada tafsiran satu dokumen lama pada tahun 1878. Apabila Sabah memilih untuk membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963, Manila bangkit membantah. Isu ini bukan sekadar nota sejarah tetapi sebuah polemik yang mencabar kedaulatan negara hingga hari ini. Maka kita akan menelusuri bagaimana isu ini bermula, mengapa penjutaan Sabah ke Malaysia dianggap sah oleh dunia dan mengapa api tuntutan ini masih dibahaskan hingga kini. Kenapa Filipina tuntut Sabah sampai hari ini? Semuanya bermula dengan Kesultanan Sulu, sebuah kerajaan maritim yang sangat berpengaruh di kawasan timur Sabah. Pada tahun 1878, Sultan Sulu telah menandatangani satu perjanjian dengan wakil British iaitu Alfred Ten, di mana isi kandungannya menjadi kontroversi sehingga hari ini apabila Filipina mentafsirkan bahawa Sabah ini adalah satu pajakan, manakala British pula kata Sabah ini telah diserahkan kepada mereka menerusi perjanjian tersebut. Selepas itu, Sabah telah ditadbir oleh British North Borneo Company dan akhirnya menjadi tanah jajahan British, dan pengaruh Kesultanan Sulu pun semakin hilang. Bila Malaysia dibentuk pada tahun 1963, rakyat Sabah memilih untuk menyertai Malaysia, namun Filipina tetap meneruskan tuntutan berdasarkan warisan Kesultanan Sulu walaupun tuntutan tersebut tidak diiktiraf oleh Undang-Undang Antarabangsa. Ini adalah sejarah lama dan isu ini masih hangat diperkatakan sehingga hari ini. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 menekankan keputusan rakyat sebagai asas utama penyatuan. Bagi memastikan pandangan rakyat di Sabah dan Sarawak diambil kira, Suruhanjaya Kubul telah ditubuhkan pada tahun 1962. Suruhanjaya ini menjalankan tinjauan, temu bual dan menerima memorandum bagi menilai tahap sokongan rakyat terhadap gagasan Malaysia. Walaupun tiada referendum rasmi dijalankan seperti dalam pilihan raya, pandangan rakyat ini telah dikumpulkan secara menyeluruh melalui kaedah perundingan. Hasil laporan Kubul ini telah menunjukkan majoriti penduduk menyokong pembentukan Malaysia dengan syarat hak dan kepentingan negeri mereka dilindungi. Akhirnya, pembentukan Malaysia ini mendapat pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan sekaligus mengesahkan bahawa penyatuan ini dilakukan secara sah dan berasaskan kehendak rakyat. Tuntutan Filipina terhadap Sabah merupakan antara isu geopolitik paling berpanjangan di Asia Tenggara. Ia berakar daripada sejarah lama yang melibatkan warisan Kesultanan Sulu. Menurut hujah Filipina, Sabah pernah berada di bawah pengaruh Kesultanan Sulu sebelum wilayah itu dikuasai oleh British pada abad ke-19. Filipina berpendirian bahawa hak kedaulatan tersebut diwarisi oleh kerajaan mereka sebagai kesinambungan sejarah. Tuntutan rasmi Filipina mula dikemukakan pada tahun 1962 apabila kerajaan Filipina secara diplomatik menegaskan bahawa Sabah tidak pernah diserahkan secara mutlak, sebaliknya hanya dipajak. Isu ini turut dikaitkan dengan pembayaran tahunan oleh kerajaan Malaysia kepada waris Kesultanan Sulu. Oleh Filipina dianggap sebagai bukti Sabah bukan milik mutlak Malaysia, namun Malaysia menegaskan bayaran tersebut hanyalah pampasan sejarah dan tidak menjejaskan kedaulatan negara. Isu tuntutan ini kekal sebagai persoalan sejarah dan perundangan, namun bagi Malaysia, Sabah adalah sebahagian sah dan tidak terpisah daripada persekutuan. Penolakan Malaysia terhadap tuntutan Filipina ke atas Sabah berasaskan kepada prinsip kedaulatan negara, hak penentuan nasib sendiri serta undang-undang antarabangsa yang diiktiraf oleh komuniti global. Walaupun Filipina sering mengemukakan tuntutan berasaskan warisan Kesultanan Sulu, tuntutan tersebut tidak memiliki kekuatan perundangan dalam konteks sistem antarabangsa moden. Pertama, prinsip hak penentuan nasib sendiri atau right of self-determination merupakan asas utama penolakan tuntutan tersebut. Kedua, dari sudut undang-undang antarabangsa, tuntutan berasaskan sejarah atau warisan semata-mata tidak mencukupi untuk menuntut kedaulatan wilayah. Selain itu, isu pembayaran tahunan kepada waris Kesultanan Sulu sering disalah tafsir sebagai bukti pengiktirafan tuntutan Filipina.
Keputusan terbaru yang paling signifikan dalam konteks ini ialah keputusan Mahkamah Rayuan Paris pada 9 Disember 2025 membatalkan sepenuhnya final award bernilai USD 14.9 bilion kepada pihak yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu kerana penimbang tara tidak mempunyai bidang kuasa yang sah. Keputusan ini merupakan kemenangan besar Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan dan maruah negara. Selain mengukuhkan pendirian bahawa tuntutan ke atas Sabah adalah tidak berasas, Mahkamah turut mengarahkan pihak penuntut membayar kos euro 200,000 dan keputusan ini membuktikan bahawa sistem perundangan antarabangsa mampu menyelesaikan pertikaian kedaulatan secara aman dan berlandaskan undang-undang. Kesan dan implikasi isu. Isu tuntutan Filipina terhadap Sabah memberi kesan jangka panjang, khususnya terhadap hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Filipina. Dari segi keselamatan, isu ini membuka ruang kepada ancaman keselamatan di Sabah, terutamanya di kawasan pantai timur. Contohnya, insiden pencerobohan Lahadatu pada tahun 2013 menunjukkan bagaimana tuntutan sejarah boleh dimanipulasi oleh pihak tertentu sehingga mengancam keselamatan dan nyawa orang awam. Akibatnya, Malaysia terpaksa memperkukuhkan kawalan keselamatan melalui ESKOM bagi memastikan kedaulatan Sabah terus terjamin. Sebagai penutup, tuntutan Filipina ke atas negeri Sabah dapat dirumuskan sebagai isu bersejarah yang sering dibangkitkan semula namun tidak mengubah hakikat bahawa Sabah kekal milik Malaysia berdasarkan perjanjian, prinsip undang-undang antarabangsa serta kehendak rakyat Sabah itu sendiri. Sejarah kemasukan Sabah ke dalam Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 melalui Suruhanjaya Kobold dan penubuhan Malaysia juga membuktikan kedaulatan Sabah adalah sah dan diiktiraf oleh dunia. Oleh itu, isu tuntutan ini wajar dilihat secara rasional dan berlandaskan fakta sejarah, bukan sentimen semata-mata. Pengajaran penting daripada peristiwa ini ialah kepentingan memahami sejarah dengan lebih mendalam agar generasi masa kini tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan yang mengelirukan. Pemahaman sejarah yang jelas mampu memupuk semangat patriotisme, mempertahankan kedaulatan negara serta memastikan keharmonian dan kestabilan Malaysia terus terpelihara.